3, belum. Anda tunggu dia break ini. Dia break ini, lepas tu 1, 2, 3 Anda belok. Dia kena break yang ini dulu. Dia kena break yang ini. Mungkin besok, not today. Dia kena break yang ini dulu. Lepas dia buat satu low yang break out trend line. Tak kisahlah 2% ke, 800% ke, saya ikut set up Mirul. Buang cara berfikir macam analis saham. Tak dapat. Pelabur saham, trader saham tak sama. Faham Mirul? Trader saham, pelabur saham tak sama. Adakah anda trade forex dan tunggu swap tak? Tunggu swap. Tunggu swap ataupun nak perbezaan harga. Kalau penting that way. Di mana AUD dan kita hold 5 tahun. Sebab kita nak ambil swap dia. Perbezaan di antara interest rate. Tapi kat broker retail you are not enjoying that. Ada nampak swap adalah negatif kan? Okay? Tu beza dia Edward. Yes, exactly. Jadi buang cara berfikir tu. Buang cara berfikir tu. Anda tunggu set up technical, you can understand the fundamental, you can understand all these fundamental punya parameters. Saya lihat, I tell you, saya lihat. Tapi saya tak trade dia. Saya nak tengok if that fundamental news, policies, numbers membuatkan setup berlaku dekat chart. Itu dia. Tak kisah dia naik 100% ke 200%, because what matters dalam trading adalah kat mana stop loss, kat mana TP. It's not just direction. Benda tu yang kena tune. Sebab everybody, every analyst can tell you, okay, this one going up, this one going down. Cerita dia, kat mana nak enter. Not just entry. Anybody can give you an entry point. Float 400 pip. Naik 5 pip, kita keluar. Alhamdulillah, profit. Itu tak dapat. Direction entry is only 50% of a setup. Another 50% is your TP and SL. To me tak penting pun kalau kita nak lihat entry dengan TP. You can entry anywhere. Tapi yang pentingnya risk reward. Itu rahsia trading. Kena tune yang tu. I know. Kalau kita dengar a good analyst, a bank trader, they will always, because they are different. They are different. They are trading people's money. Okay? It is easier for them untuk nak disiplin, nak ikut set up. Sebab dia orang bukan trade duit dia. Kita trade duit kita. So, first, anda fahamkan set up yang anda cari. Next, anda fahamkan apa yang berlaku dalam market. You can listen to all the great trader dalam dunia ni, but are they trading the way you do? The way you are doing? Not the same. Fikirkan benda ni. Do you care about 2% move yesterday? Do you care about 8% move last week? Fikirkan. Tu kena tune balik. Okay, trade bila bagi kita sebagai retail, you want to identify trend dulu. Itu nombor satu. Whether there is a setup with low risk, high reward. Itu yang kita cari. Dua tu je. Okay, so apa yang kita nampak? Pada waktu ni, ini tak ada high lagi. Ini baru saja ada low. Kita ada masih lagi correction. Kalau dia buat 3 wave dan break atas ni, then kita ada low, high, lower, higher low, higher high terbentuk. Then anda tunggu 3 wave, long. Buat benda simple. We can read all the bank punya report. We can read about everybody's punya analysis. But you want to find your trend. You want to find your setup. Tu dia. Okay. So, short term,
AUD JPY yen pair naik. Saya setuju. Saya setuju naik. Tapi perasan dia tak rally seperti apa yang anda nampak dekat saham. Seperti apa yang nampak kat saham. No, it doesn't. GBP JPY kan biasanya GBP JPY kalau risk on terbang kan. Terbang kan. Kalau kita nampak ini kan tak kan. Nampak dia tak really buat high pun tak. In fact it is doing something like this. So what give clue to us whether kita akan nampak saham ni, okay, at the moment apa yang kita nampak untuk pasaran saham is this, mana H1, okay, apa yang kita nampak kat pasaran saham, we are looking at dia buat 5 wave ke atas. Ini adalah apa yang kita jangkakan untuk saham. Ini mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Sebabnya sini dah ada 5 wave. Kita ada 1, 2, 3, satu lagi turun 4, 5, that's it. Dia boleh habis dekat sini je. Dia boleh habis dekat sini je. Tak perlu buat apa lain. 1, 2, 3, 4, 5, habis. Okay. The thing is, kalau anda tak trade dia dekat sini, bagi siapa yang hold lagi di Nikkei itu, anda hold. Ingat tak position ni? Yang sini tak silap saya. Sini. Kan? Anda tak masuk dekat sini. Tolong, anda tak masuk dekat sini. Kalau dia pull back 3 wave kat sini, you can untuk shorter term, untuk intraday. Bukan untuk swing. Siapa yang trade intraday, 3 wave, anda boleh long. Apa baik, Ronald? Okay. Nikkei dan lain-lain. Any 3 wave, anda long. YM, any 3 wave, anda long. But the thing is, fahamkan anda dekat mana. Tengok, di daily. Ini Nikkei di daily. Nampak tak kita kat mana? Kita ada 1, 2, 3, 4 and we are ending the one. So, sini mungkin 3. This is 3. Tapi nampaknya movement dia, saya jangka kalau ini tak lepas 1618. Ingat yang ni kalau dia tak lepas 1618, the current move ni, dia tak lepas, ni nampaknya mencecah. Dia ngangam sampai situ and it's pulling back. Kalau dia tak lepas, we might see diagonal. Faham tak? We might see satu movement diagonal. Kalau dia tak lepas 1618, dia akan buat macam ni. Oops. Dia akan buat macam ni. 1, 2. Ni baru ngam-ngam. 3. Kalau dia tak lepas, kalau dia hard ni, dia akan buat deep correction. Lepas tu naik 5. Then akan buat benda ni. Okay. Kita dekat wave 5 ni tau. Kita tengah tunggu, faham tak? Apa yang kita tengah perhati ni. Ni. Kita tengah tunggu ini berlaku. Kita dekat sini. We are here. Kita dekat sini dah. Kita dekat sini. Faham tak? Kita ni dekat sini. Kita dekat sini. Faham? Boleh, Edward? Faham tak? Dalam structure, kita kat mana? Kita dekat sini. We are looking for one big correction. Kita dekat sini ni. Okay? Jadi kalau nak trade dia, satu saya sebut, intraday, shorter term. Shorter term. Okay? Bila ini akan, sebab apa saya tak nampak ini rally tau? Ni sebab dia. Ini sebab dia. Okay? USD JPY ni. Ini yang menyebabkan saya katakan dia payah nak rally because of this move. Okay? Kalau USD JPY jatuh lagi,
dan meneruskan kejatuhan. Kalau USD JPY buat pergerakan seperti ini, saham tak akan naik dah. Saham tak akan naik. Faham? Kita ada 1, 2, this one is 1, 2. So, sekiranya ini melebihi 1618. 1, 2 kat mana? Saya pun tak ingat kat mana. USD JPY. USD JPY. Payah juga buat macam ni. Okey. Ini adalah weekly, ini adalah daily. Okey. Kalau USD JPY ni, dia break 1618, dia break yang ini ke bawah 1618, yang ini, daripada ni. Jauh lagi sebenarnya. Tapi 1, 2 ni, yang ni. 1 and 2. Kalau ini break 1618 ke bawah, kalau ini break ke bawah, that's it. Yen akan kuat, indeks akan ni, dolar akan kuat kecuali against yen. Kecuali against yen. Kalau ini break bawah 101, biasa dengar kan, kalau yen dia sampai satu level, kita akan ada market yang risk off. Level yang kita tengok ni, kita berada bawah Tenkan value tau. Ni yen. Sekarang ni. Yen punya ni, bawah Tenkan value tau. 10734. Sekarang ni, kita ada yen 103. Faham tak? Kalau Bank of Japan apa semua tak ambil tindakan, eksporter dekat Jepun, beli barang dekat Jepun, diorang akan slow down the purchases. Yen tengah mahal. Exactly. Kalau anda pelabur Jepun, anda melabur dekat luar, kalau yen mahal, apa yang anda bawa? Apa yang anda buat? Anda withdraw. Dia macam ringgit sebelum yen lagi ni, bawa masuk yen. Exactly. Exactly. Anda withdraw. Anda bawa balik. Orang tak menjaga. Dia orang tak, bukan dia withdraw. Dia tak depo. Yen mahal. Dia withdraw. Dia withdraw. Yes, dia withdraw. Ni yang sedang kita nampak. This is what we are looking at. Itu kunci dia. Satu adalah dolar, satu adalah USD JPY. Sebab kalau ini berlaku, ini adalah dolar punya weakness kan. This is dolar punya weakness. Ini cuma berlaku kalau dolar weak. Betul tak? Apa yang kita nampak dekat dolar sekarang? This is what we are seeing at dekat dolar. Nampak? This is what we are seeing dekat dolar. If dolar buat lower low, habis. Ini akan terus jatuh. In fact, kita ada yen. Kita ada yen yang hampir sampai dengan March level USD JPY. Itu adalah COVID-19 punya low ni. Itulah COVID-19 punya low. We have dollar yang memang lemah. Kalau dolar masih terus lemah, yen akan kuat. Yen akan kuat. Macam ni. Saya masukkan satu lagi benda kalau anda nak faham dia lebih lanjut. Relationship tiga benda ni. Ini saham. Ni. Ini saham. Kita ambil lah Apple lah, apalah. Kita ambil lah Tesla. Anda pelabur Jepun. Anda beli Tesla ni. Anda beli Tesla dan harga naik. Faham? Anda beli Tesla, harga naik. Saya gunakan bahasa simple supaya senang nak faham. Sekarang ni anda tengah untung.
untung anda dalam duit apa? Untung anda dalam duit apa? Untung anda dalam dolar kan? Okey. Ni untung anda dalam dolar. Bukan. Anda berlabur dekat US ya, sebab Tesla apa semua ni ditawarkan di Wall Street. Faham Mirul? Kan? Di Wall Street. Jadi pelabur Jepun, pelabur Malaysia, kita apa semua ni, okey? Cerita dia, dolar tengah murah. Kalau anda withdraw, bukan ke dapat lagi banyak, murah tu banding dengan Japanese yen. Faham tak? Dia macam rate dolar kita nak withdraw, dolar jadi murah, ringgit dolar kan lagi banyak. Itu yang sedang ni. Jadi kalau kita withdraw, kita akan kalau dia jatuh, duit keuntungan kita makin rugi. Faham tak? Kita untung dalam dolar ni. Masalahnya dolar jatuh. Kalau dolar lagi jatuh, untung kita makin sikit. Jadi sebelum dia lagi teruk, dia orang keluarkan duit. Makin jatuh benda ni, untung kita yang dah dapat ni makin sikit. Faham? Macam mana saya nak explain ni? Okay. Sekejap lukis. Okey. Mungkin bahasa saya gunakan berbelit. Okey. Anda beli Tesla. TSLA. Okey, saham. Anda dah untung. Duit anda dah untung. Pelaburan anda naik, untung. Cerita dia, yang ini tadi adalah dalam US dollar. Masalahnya, US dollar makin sikit. Bukan keuntungan anda dalam duit anda jadi makin sikit. Bagi contoh rate broker. Rate broker susah. Saya nak bagi contoh rate broker, saya pun pening. Cerita dia, bila kita untung dalam US dollar makin sikit. Kita nak tukar kepada MYR, ringgit Malaysia kan. Dia macam, kalau anda, dia macam rate turun. Kalau kita withdraw makin sikit. Kalau dia naik, kalau anda withdraw, kalau anda depo, anda untung. Tapi kalau anda withdraw, reserve negara kita di luar negara, ya, sebab reserve kita dalam dolar. Sebab reserve kita dalam dolar. It's all counted dalam dolar. It's all counted dalam dolar. Itu dia. Senang. Kain batik dah malas lah. Kain batik dah jadi kain basahan. Faham? Ini yang kita nampak sekarang ni. Jadi lagi dolar jatuh, kalau dolar masih jatuh, itu boleh menyebabkan pelabur book dia orang punya profit. Pelabur book dia orang punya profit. Ni yang sedang berlaku sekarang. Tengok benda ni, sebab kalau dolar terlalu lemah, saham tak dapat nak rally. Saham tak dapat. There will be people outside, hedge fund dan lain-lain yang dari luar pun, hedge fund sama ada dekat UK, sama ada dekat Europe, yang akan keluarkan duit dia. Pelabur-pelabur, fund-fund yang dari luar negara yang beroperasi dekat US, dia orang akan tengok dia orang punya reserve ataupun asset under management dia, ETF or whatever, will be shrinking in value kalau dolar terlalu fast jatuh. Dia orang tak sempat nak hedging kan. Ni lah, I'm talking about indices, yes. Dia macam coach, dia macam cerita lah. Sama, I'm talking about tukar Tesla ni kepada Dow Jones. Sama. Dia tak dapat nak rally terlalu ni kalau dolar, kalau yen ni, kalau USD JPY ni jatuh terlalu cepat. I don't know. Kalau tanya saya probability, I cannot tell you 1% or 99% lah. Saya nak tunggu set up. Itu je.
I don't know. Kita sebagai trader, kita nak tengok apa yang kita nampak. Jangan trade apa yang kita tak nampak. We can speculate ini akan break ataupun tak break. Tak dapat. Take one stand. Take one stand. Dalam saya punya chart, I'm looking at probability untuk dia break. Mana? Susah juga pakai benda ni. Sebab saya dah tukar chart punya ni. Okay. I'm looking at dia akan break. Sekiranya seperti saya sebut tadi, USD JPY ni break ini. Break yang ini jauh lah. Ini jauh. Ini tak, saya tak nampak lah. Kalau itu berlaku memang habis-habis lah risk off. Sebab pergerakan ke bawah ni cuma berlaku kalau saham buat correction. Yang ini. Buat correction. Pada waktu ini I'm still liking untuk saham buat ke atas. So I'm still liking sikit. Tapi anda ingat, anda kat mana dalam market? Basically 1, 2, 3, 4 anda kat hujung. So kalau baru nak entry, anda bukan entry untuk nak pegang 3 hari, tak. Ini adalah untuk intraday trader. Shorter term, kalau ada trend 3 way pullback, anda long. Index anda tak pergi short. Dollar pair anda tak pergi short. Anda pergi long dollar pair. Maksudnya euro, US dollar. Saya bunyi CD rosak tak? Gold dollar jatuh, gold naik. Kan? Cerita dia sama je. I've been talking about that berulang-ulang. Dollar pair, euro, US dollar ke atas, AUD, NZD, USD CAD ke bawah, NZD, AUD ke atas. Sebab depan belakang. Waalaikumsalam mesti. Okey. So ingat anda kat mana? Anda jaga-jaga sikit. Kalau dolar terlalu kuat, that's it untuk saham. Saham will start dia punya correction ke bawah. Will start correcting 23rd March. 23rd March punya bounce. Ini adalah untuk indeks. Untuk US dollar, ini weekly chart, ini daily chart. Saya pun ni layout baru untuk chart. Saya pun tengah familiarize myself with this chart. Okay, ini untuk dollar index dekat H4. Okay, so kita nak tengok whether it will hold 9175 ni. This low. Kalau dia tak hold dan dia break out ke bawah, that's it. Dolar habis. Kita akan ada satu yang dolar mengukur sekejap, sharp move, lepas tu jatuh balik. Anda nak tengok this level hold 9175. At the moment ini yang saya tandakan. Ini adalah untuk dolar index di daily. Ini adalah daily. I'm looking at sharp correction. Very sharp correction untuk dolar index. Dan dolar akan bergerak dalam series of 45, 45. But it won't be trending. It won't be, maksudnya ini bukan ini sini saja untuk shorter term. Dolar punya dynamic, negatif dolar dynamic. Okay, anda sedang dalam dalam hourly punya dolar dynamic. Negatif dolar dynamic 2/3. Tu yang anda nampak dolar semua jatuh. Waalaikumsalam. Expect a bounce, shallow bounce dalam week 4. Nampak coach macam mana kita baca market. Negatif dolar dynamic, dynamic adalah bila wave 3. Dah luar. Wassalam ni. Wave 3. Sekarang ni kita nak habis wave 3. Macam mana kita tahu dia habis? Technical dia. Ni dolar dekat H1. Okay. Dekat H1.
dan kita mungkin dah ada wave 4 dekat sini, and a bit more untuk dolar jatuh. A bit more. Ini baru 1, 2 ataupun kita dah habis sebab ni ini dekat lower time frame. Mungkin kita dah habis and a bit of bounce dekat dolar. But anda tak pergi beli dolar. Anda tak pergi beli dolar. No, anda tak pergi beli dolar. Ni sampai akar bang, tak ada cerita akar. Trend dia ke bawah. Trend ke bawah, ikut trend. Tak ada cerita ujung dah ni boleh buy. Don't do that. Ni adalah untuk dolar. So dolar ke bawah, masih lagi ke bawah, kita tunggu bounce 3 wave. Kalau ini break 3 ni, Euro USD ni break high. Kalau Euro USD ni break high, ni dah break break high. Anda nak tunggu di sini, bukan high ni. Kalau break this high, then 3 wave anda long. Untuk Euro US dollar. Gold. Apa yang bestnya gold tengah dunia ni? H4, H1. Okey. Gold. Saya dah tukar dia punya ni. Gold, it has finished wave 4 dan kita dah memulai. Ingat tak kita pernah sebut ni? Kita pernah sebut tak? Sini wave 1, ini wave 2. Ingat tak? Kita habis wave 4. But still, selagi dia tak break atas ni, dia boleh buat 1, 2, 3, lepas tu reverse ke bawah. Jangan trade dekat sini. Anda pakailah teknik apa pun. Jangan trade tengah ni. Anda trade hujung ataupun bila dia break yang atas ni, 1, 2, 3, atas ni. Kalau 1 ni, dia break atas ni, then anda trade dia. Pada waktu ini, kalau kita zoom out chart ni, ini apa? Ini sideways. Dia naik. Dah, tak ada. Dia sideways. Ini baru 3 wave. 1, 2, 3. Kalau dia nak reverse, dia akan reverse dari sini. Don't buang cara dia. Biar trend tu nampak. 3 wave itu adalah masih lagi masih lagi corrective structure. Yes, masih lagi. Dia mungkin sampai 3 ni. Ini saya cuma ambil correlation. Satu saya lukis macam ni. Kalau kita buat Elliott wave saja, sini adalah A ataupun W, ini X dan kita jangka ke bawah tau. Kalau kita buat Elliott wave saja. Seriously, kalau anda buat Elliott wave saja, anda akan lukis dia macam ni tau. Ini A, ini B, ini C. Dan lepas tu A, B and C. Lepas tu anda tengok sini. Kalau anda buat Elliott wave saja, faham? Tak, hari Sabtu kita ada webinar khas untuk Elliott wave. Kalau saya nak cerita ABC ni pengsan kita. Hari biasa kita buat analisa pasaran dan ambil, seperti saya sebut, nak belajar Elliott wave, dia tak dapat webinar. Ambil chart saya ni, dan chart semua dah cantik dah. Kalau anda nampak 4/5, try untuk buat 5 wave. Ambil dekat weekly, lepas tu ni. Lepas tu baca nota. Saya tak dapat nak tiap webinar kita nak cerita wave 1 sifat apa, wave 2 sifat apa. Paling mudah kat Google, lagi simple. Tapi chart dia nak dapat dari mana? Saya providekan chart dia. Ni chart dia. Tak ada, anda tak akan dapat chart ni mana-mana lah. Kalau free, anda tak akan dapat chart ni. Carilah mana-mana. Lukis. Tu the best way. Itu the best way. Cara untuk Elliott wave ni, dia tak dapat anda, saya trade dekat H1, saya lukis kat H1. Tak. Anda tak lukis dekat weekly. Saya dah bagi weekly chart dia. Lepas tu, pergi time frame kecil, lukis yang kecil-kecil dia. Tu the best dia.
Itu paling cepat untuk nak faham. Kena buat, dia kena buat. Okay, so market is nothing surprise us. Seperti yang kita jangka, all this move seperti yang kita jangka. Sekiranya any three-way pullback untuk euro US dollar, anda long dia. Setakat ini tak ada exact entry yang dapat saya bagi. Gold ke atas, silver ke atas at the moment. But perhatikan perhatikan dolar. Perhatikan dolar. Kalau dolar masih buat ni breakout 9175, breakout this one, ni daily. Okay. Breakout ini, that's it. Dolar lemah, USD JPY jatuh, saham akan start buat correction. Okay? Saham akan start buat correction. Sebab yen mula kuat. Dia tak dapat. Saham tak dapat nak kuat. Ni sebab dia. Tengok. Kita ambil dua. Saham tak dapat nak kuat kalau yen adalah kuat. Okey. Ni Nikkei. Tengok ni. Tapi, kenapa yang ini USD JPY jatuh, saham naik? Nampak tak? Okay. USD JPY ni jatuh kan? Jatuh kan? USD JPY jatuh, saham naik. Okey. Cuba anda tengok apa yang jadi kepada Euro JPY pada waktu ni. Pada waktu ni Euro JPY. Euro JPY. Apa bezanya waktu sebelum ni dengan sekarang? Apa bezanya? Ni let me point to you. Okey. Apa bezanya yang sebelum ni dengan yang sekarang? Ni daily. Okey. Inilah pergerakan yang sama. Okey. Anda nampak ini naik kan? Saham naik. Euro JPY jatuh bang. Abang kata Euro JPY jatuh, saham tak dapat nak naik. Sabar dulu. Ada nampak sekarang ni Euro JPY naik kan? Pada waktu ni. Pada waktu yang ini kan. Pada waktu yang ini naik. Okey, ini naik. Cerita dia ini dah 5 wave ataupun even 3 wave, tak kisahlah. 3, 4, 5. Okay. And we are looking at this. We are looking at this. Kalau dia naik pun, anda nak pergi short dia. Kalau dia naik, ini naik, ini adalah part of this untuk short. Ini adalah part of the correction selagi dia tak break atas ni. Ini kalau ini terus jatuh, JPY kuat, ini akan start buat correction. Kepada 23rd March punya low. Semua lining up cantik, tengah tunggu je. Macam dalam buku je cerita dia. Kan? Benda ni lah bestnya. Anda expect apa yang ni Kalau USD JPY tak break dan dia start naik ke atas, ini akan extend ke atas. Okay? Maksudnya yen pair akan naik ke atas sikit. Tak, yen pair tak. Sama juga. Yen pair tak dapat nak break ini tau. Dia dapat sideways kat sini je. Sebab kalau USD JPY ke atas, Euro USD ke bawah. Sebab dolar kuat. Macam mana pun yen pair tak ke mana. Anda cari resistance untuk dia untuk short. Belum lagi anda cari dekat area resistance dia untuk short. Apa juga teknik anda? Faham? Saya dalam update kali ni,
saya berikan benda cermin kat anda. Yang swing lah, yang bagi yang swing. Mana yen pair ni? Okey. Saya providekan macam ni. H4. Okey, yang macam ni. Kalau dia ada lower low. Lower low. Cat JPY ni, kita ada lower low. Okey. 3 wave bounce, anda boleh short. Ni dekat daily. Sini yang anda nak short dia. Sini. Ni bagi mereka yang swing lama. Ni. Belum lagi. Ini belum. Ini 3 wave. 1, 2, 3 untuk anda short. Okay. Dia asam. Anda pergi tengok dekat chart ni. Saya tengah update tu satu. Ada yang H4. Ada H4. Saya pun tak ingat. GBP crosses saya. Crosses. Ni adalah dekat Euro GBP. Anda tunggu untuk long. Ni adalah higher high. Anda tunggu untuk long. Ini dahulu kalau anda dah long daripada sini, ingat tak yang cerita ni? Anda hold dia. Okay. Yang ini dulu. Siapa yang long daripada sini dulu, anda long dia. Kita ada higher high. Ini higher high. Okay. Kalau dia break atas ni, kita ada sequence of higher high. Anda tunggu 3 wave. Dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. At least 6, 7, 8, 9. Kalau dia nak jatuh. Sini tak ada lower low. Sini kita ada higher high. Jadi kita ada jagakan trend. Boleh? Okey? So chart semua ada. Anda cuma tengok tengok dan I don't know. Nanti saya tanya dalam grup nanti, bila saya update chart, whether link ini automatic ke tak? Saya cuba nak buat benda tu. Dia kata auto sharing on ni, saya pun tak faham maksud dia. Auto sharing ni off. Kalau saya letak on ni, sharing on, everyone with the link can view and copy. Maksudnya, bila saya bagi link yang ini, seperti yang anda nampak dalam market outlook ni, whether kalau saya buat apa-apa dekat chart, dia automatic on ke tak? Saya pun tak tahu. Kalau dia automatic, saya tak payah letakkan benda ni tiap-tiap kali. Lagi senang hidup saya. Yang buat yang ni yang lambat. Update chart tak lama, tak auto. Itu lah. Saya test juga beberapa kali, tak ada pun. Mungkin untuk kopi lah kot. Saya tak tahu macam mana kopi dia. Yang ini, ada yang saya letak. Ni dah on tapi tak tahulah. Sekejap, tengok. Everything sepatutnya saya dah letakkan on. Nanti kita tengok apa fungsi dia. Okay. Setiap chart ni saya update setiap kali. Kecuali daily dengan weekly lah. H4 saya update. H4, H1 saya update. Setiap kali sebelum webinar. You won't get this anywhere. Seriously. For free, anda takkan dapat benda ni. Mana-mana. Tak ada orang gila nak buat. Tak ada. Anda carilah mana-mana. Betul tak? Kalau ada, dia bagi satu chart je. Satu je chart. Satu, lepas tu segala-galanya kat situ. Gold saja, Nasdaq saja, Dow saja. Saya kalau nak buat yang tu, saya boleh bagi kalau satu chart. XM bayar tak? Kalau saya bagi satu chart saja, saya boleh buat sampai 1 minit pun boleh. Kalau saya buat satu chart je lah. 1 minit. 1 minit chart dia berubah. Mati. Nak makan pun tak sempat. Kalau saya buat satu chat je, 15 minit lah, paling kecil 15 minit. Simple je. Okey, ambil chat tu semua. Update chat anda. Seriously.
Saya spend few days juga sebabnya saya saya lukis balik semua ni. Faham tak? Saya lukis balik semua ni. Sama-sama. Saya lukis balik semua ni. Semua ni saya lukis daripada hari Sabtu. Daripada hari Sabtu. Dari hari Sabtu saya lukis balik. Semua ni. Semua cat ni. Semua cat ni saya lukis balik. Tak nampak mata bengkak. Okay. So we are heading towards London Open jam 4. Ingat waktu dah ni jam 4 lebih positif. Biden menang jaga sekiranya US dollar sampai support USD JPY tu sampai support US dollar index tak break 91.75, anda akan nampak anda akan nampak pasaran saham jatuh, yen kuat, saham memulakan 3 wave ke bawah. Yep. Alhamdulillah. Positif cat tak apa. Jangan positif yang satu lagi, Rosli. Jangan buat swab test sendiri. Itu kita tak minta lah. Okay. Itu dia. Tak ada benda baru yang saya nak share kan. Everything move seperti apa yang kita duk cerita dari dah berminggu-minggu kan. Expect nampaknya US dollar tak buat double correction. Pada waktu ni saya tak letakkan. US dollar tak buat double correction. And kita dah memulakan pergerakan ke bawah. Gold, silver ke atas. Copper, tunggu satu lagi kaki ke bawah kalau berlaku untuk long. Copper yang saya tengah tunggu sebenarnya untuk long. Ini adalah copper. Kalau dia buat this move, saya akan long dia. Kalau dia buat this move, saya akan long. Okay, ni untuk copper. Saya tak dapat bagi dulu sebab dia tak cukup 3 wave. Kalau dia dah break bawah ni, baru saya dapat bagi level. Kalau ada, saya dah letakkan dalam market outlook. Kita dia market tengah transition. Tak ada apa-apa. At the moment nothing. AUD US dollar, kalau anda nak masuk, mana AUD? AUD USD, okey, ni H4. AUD US dollar masih ke atas. Di H4. Masih ke atas. Okey. Tapi kalau saya Mirul macam ni. Ini market apa? Ini apa ni? Atas, bawah, sideways, ke mana? Kan? Uptrend. Yeah, maybe. Uptrend. Kalau uptrend, anda dah masuk sini, bukan masuk sini. Kalau anda nak masuk daripada sini, anda kena tunggu dia break atas ni, confirm dia continuation. Faham tak? Kalau kita katakan ini tak perlu berlaku tau. Sini dah ada 3 wave. Kalau kita katakan ini naik, dia kena break atas ni dulu. Jadi anda tak masuk dekat sini. Anda cuma masuk extreme level. Jangan trade tengah-tengah dunia. Ini tengah-tengah dunia. Stop loss kat mana? Jangan fikir entry je. Stop loss kat mana? Ada orang suka letak stop loss ini. Itu mengarut. Dia kena break atas ni. Dia kena break atas ni. Ini kena break. Barulah ada trend. Kalau extreme, ini extreme level dia. Kita jangkakan ini sebagai apa? Sebagai flat. So, tak ada apa-apa. Ini mungkin flat 3, 3, 5 lepas tu jatuh ke bawah. Ataupun 1, 2, 3 habis dan kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu cuma dapat confirm kalau dia break atas.
Itu dia. Okey, kita berhenti rehat sekejap. Kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti 5 minit.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sambung ya. Apa yang kita nampak basically dekat pasaran semasa adalah we are interested nak tengok apa lagi ya, whether there will be more weakness dekat dolar tadi ya. Dekat dolar tadi, whether that will happen. Ni adalah dekat dolar, whether dolar akan continue the weakness, because sekiranya dolar ni terus weak, sekarang ni nampaknya kita mengikut path yang merah ni. Path yang merah ni. Tapi dia tak break lagi, dia tak confirm lagi tau. Dia tak break lagi. Okey, sekiranya dia ikut yang merah ni, dia akan dia akan meneruskan 23rd March punya March punya movement. Dia akan meneruskan pergerakan ni. Ingat tak yang kita tunjukkan ini? Coach, ingat tak? Rosdi. Jadi ini bermakna more US dollar weakness. Yang ini dan kita nampaknya more and more leaning ke arah yang merah. Ini yang saya letakkan dalam chart sekarang. Okay? So if this happen, dah dekat dia dah dekat-dekat nak break tu. Kalau dia break yang ini, kita akan ikut yang merah, then gold, silver, copper semua akan ke atas. Dan kalau ini berlaku, yen pair akan jatuh. Yen pair jatuh. USD JPY jatuh menyebabkan yen pair, yen mengukuh. Yen mengukuh. Biarpun euro USD naik, tapi tak sebanyak USD JPY jatuh. Sebab ini adalah dollar weakness. Okey. Kalau ini berlaku, indeks akan habiskan pergerakan ini. Indeks akan start membuat 3 wave. Dah ada. Oh, ni yang tadi kita lukis. Okey, indeks akan habiskan ni dan memulakan 1, 2 dan 3. Faham? Sebelum dia naik balik. Okey, indeks akan habiskan pergerakan dan start orang ambil profit lah, itu je. Indeks akan membuat correction. Anda tak short indeks. Kalau anda nak short indeks, anda short yen pair. Dollar pair, ini adalah the best time untuk anda cari untuk dollar pair. Euro US dollar ke atas. Ini yang sedang kita perhatikan pada waktu ni. We've been talking about this sejak daripada correction ni berlaku. Sejak daripada US dollar punya correction ni berlaku. Whether persoalan dia, adakah dia 3 saja ataupun dia 7 kan? Sekali nampaknya more and more nampak 3 wave. Apa saya punya? Faham? Okey? Itu yang kita sedang perhatikan sekarang. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan lain, kita masuk kepada topik kita, iaitu kepada melihat ke dalam 8 mata wang utama. Yang saya duk ceritakan kepada anda ni, anda kena faham satu, terutamanya kalau anda cuma trade kepada currency. Currency ni, dia bukan trade macam saham. Currency anda trade 2 benda. Anda trade 2 benda, 2 currency. Setiap currency ni mempunyai sifat-sifat dia. Okey, first kita fahamkan dulu currency market. Inilah market yang paling besar, paling liquid, so kita ni trade duit. Jadi senang nak tukar duit kepada duit, senang. Kalau anda trade lembu, belum tentu senang nak tukar kepada cash. Faham tak? Kalau anda trade duit, memang yang anda pegang tu duit. Itu beza dia. Satu hari transaksi dia
melibatkan jumlah sebanyak 6.6 trilion dolar. Kalau nak bandingkan berapa banyak 6.6 trilion ni, kalau kita pergi ATM machine, kalau anda dapat keluarkan tiap 3 saat $1,000, anda kena berada dekat ATM machine tu, dia keluar 1 saat, 3 saat, 1 saat kan keluar $1,000, $1,000, 1,000 bukan 3 saat, 1 saat keluar 3,000, 3,000, 3,000, macam manalah rupa ATM machine tu. Anda akan berada dekat ATM machine tu 30 lebih tahun, 30 tahun lebih. Itu banyaknya 1 trilion. Itu 1 trilion, 6.6 trilion. Cucu kita tolong keluarkan untuk kita. Tu dia. Ya, dan tujuan adanya currency market ni adalah untuk memindahkan modal. Sebabnya ringgit tu tak dapat nak diguna pakai dekat Harrods. Anda pergi Harrods dekat London, anda pergi Selfridge, anda pergi dekat Newman Marcus, dekat US, anda tak dapat pakai ringgit nak belanja. Itu contoh dia lah. Okey, so mata wang yang paling liquid, paling banyak didagangkan adalah US dollar. Diikuti oleh euro dan diikuti oleh lain-lain mata wang. Dan kalau lihat dari sudut pair adalah kepada US dollar dan euro. Dan diikuti oleh JPY, US JPY dan GBP serta mata wang yuan. Itu adalah semakin meningkat dia punya ni adalah yuan. Semakin meningkat, naik. Dia punya volume dagangan. Okey. So, kita lihat satu-satu mata wang. US dollar. Ini adalah mata wang yang paling liquid, paling penting sebabnya banyak aset di price dalam US dollar. Contoh, kalau ada rakan anda dari Rosdi, ada kawan dekat Namibia tak? Ada kawan dekat Namibia? Tak ada. Kenya? South Africa? Tak ada. Dekat UK ada. Mungkin ada kawan dekat UK. UK tapi kawan, kalau kawan pun kawan Malaysia kan. Ada kawan Mat Saleh tak? Ada kawan Mat Saleh tak? Mat Saleh ke? Bukan Mat Saleh ke? Okey, Australia. Okey, kita ada kawan dekat Darwin. Contoh kita ada dekat Darwin. Lepas tu dia nak datang kat Malaysia. So kalau dia tanya kan, dia nak datang, lepas tu dia tanya kita, berapa sewa dekat area Bukit Bintang? Kan? Sewa, dia nak sewa satu apartment dekat area KLCC lah, kat Garden kan. Dia katalah dia nak sewa kat situ. Kita nak bagi kod dia, kita tak dapat kata situ kalau sewa, situ mahal tu, RM3,000 kan sebulan. Kita tak dapat nak bagi dia ringgit, dia pun pening. Jadi a common denominator antara dua ni, kalau kita nak bagi kepada dia kepada Australia dollar, kita kena convert. Kalau dia nak minta dalam Australia dollar, kita kena convert. Jadi satu yang biasa untuk orang bagi kod adalah dalam US dollar. Dalam US dollar, UK tak ada, Australia je. Okey. Jadi itu adalah satu yang normal practice. Sebab itu banyaknya aset di price dalam US dollar. Okay? Kalau anda buat, sebabnya kalau contoh, kita cuba untuk mencari macam orang tengah lah. Ini buyer, ini seller. Katalah daripada dua negara yang tidak menggunakan US dollar. So kita akan quote dalam US dollar. Kalau dua-dua negara ni bukan menggunakan US dollar, jadi apa-apa hal pun ini common practice lah. Ni common practice. Okey, tu US dollar. Jadi maksudnya kalau kita ada satu pasaran aset yang tengah naik harga, kan? Kalau US dollar akan biasanya
adalah mengikut sikit. Sebabnya akan ada demand kepada US dollar. But kalau US dollar mencapai harga resistant, US dollar start mahal dan break resistant, sini akan berlaku kegiatan mengambil untung sebab US dollar mahal. Dia dua tau, sama ada dia mahal ataupun dia murah. Sebabnya kalau anda macam ni tadi, macam ni juga. Anda beli Tesla, US dollar mahal. US dollar mahal. Anda dah profit anda berganda sekarang ni. Profit anda akan berganda sebab US dollar mahal. Withdrawal punya rate naik. Jadi kalau withdrawal punya rate naik, anda mula-mula anda depo kan 4.1. Lepas tu anda depo $1,000. 4,100 lah. Okay. Lepas tu anda trade dia break even. Masih juga ada 1,000. Sekarang ni anda nak withdraw. Rate withdraw kan 4.3. Bersih-bersih je anda untung 4,300. Faham? Tu kalau US dollar naik. Faham? Benda sama. Benda sama. Okay? Itu nombor satu. Itu mana kita tadi? Ini kalau US dollar break out. Pada masa yang sama, kalau kalau US dollar jadi terlalu murah, tu juga boleh menyebabkan orang keluar duit. Kalau US dollar terlalu murah, kalau sama juga macam ni. Ini kalau US dollar, macam mana kita kata, sebagai trader, macam mana kita kata mahal dengan murah tu? Itulah support resistance. Bila US dollar break resistance, US dollar mahal menyebabkan profit taking. Ini profit taking. Bila US dollar, ini apabila aset naik. Nampak tak? Apa kaitan saham dengan US dollar? Dia bukan directly correlated tau. Dia menyebabkan pergerakan ini. Dia bukan menyebabkan pergerakan trend dekat saham. Sebab itu bila US dollar kuat ataupun lemah, adakah saham kuat atau lemah? Tak. Dia boleh menyebabkan correction sahaja. Faham tak mana coach ni? Coach Maini? Faham tak? Sebab itu dia tak directly correlated. Dia tak macam yen. Faham? Dia menyebabkan pergerakan correction. Dia bukan menyebabkan pergerakan trend dekat saham. Tapi kalau saham tengah buat correction macam ni, lepas tu US dollar kuat, dia akan menyebabkan ini lagi laju. Tapi tak menyebabkan trend baru. Tak menyebabkan trend baru. Ini menyebabkan ini makin laju saja. Dia tak menyebabkan dia break out. Tak. Itu bezanya US dollar banding dengan yen lepas ni. Okey. Faham? Ini adalah untuk US dollar. Ingat macam kita melabur kat luar lah. Itu je. Sebab fund pun sama. Dia tak ada satu duit, fund tu dari US, dia tak perlu tukar US dollar. Tak. When we talk about global punya investment, dia tak ada satu mata wang. Tapi mainly adalah kepada US dollar, sebab itu paling liquid. Itu mata wang yang paling senang ditukarkan. Tu cerita dia. Okey. Jadi sebagai trader, bila kita kata mahal atau murah, bila dia break out. Okey, itu nombor satu, US dollar. Nombor dua, yen. Mana-mana dia laku. Nombor dua adalah kepada yen. Yen merupakan mata wang utama untuk pelaburan. Satu, kita ada government pension, dekat Jepun ni dia ada satu GPIF, KWSP. KWSP sekarang nak sebut sensitif kan. Dia ada KWSP terbesar dunia. Tu dekat Jepun. Dana terbesar itu kat Jepun. Dia punya pension fund terbesar. Okey. Itu adalah untuk Japan. Jadi cerita dia dekat Jepun ni, dia orang tak melabur kat dalam Jepun. Dia orang kat Jepun interest rate rendah.
interest rate rendah. Sebab itu, kalau interest rate rendah, pulangan yield kita rendah. Sebab itu dia orang banyak melabur kat luar. Kita tengok inflasi dia kan. Inflasi dia tak naik. Inflasi dia jatuh. Naik pun sikit. Bayangkan kalau anda beli property dekat Jepun. Anda kena tunggu berapa tahun baru anda cover anda punya legal fee. Tu satu lagi. Siapa yang main property ni anda faham. Siapa yang dalam property ya. Kalau inflasi tak naik, harga aset tu tak naik, anda beli property dah beli kat Jepun dah memang mahal. Lepas tu dia tak naik, itu pun jadi hal kan. Itu satu pasal Jepun. Sebab itu dia orang banyak melabur kat luar. Okey. Jadi mata wang yen ni dia banyak kepada sentimen. Okey. Dan kalau yen kuat, ini sebabnya bila anda nampak yen kuat, ni adalah untuk US dollar. Okey. Ini pula untuk yen. Sebenarnya market anda tengok dua ni je. Satu adalah positif dollar dynamic, satu negatif dollar dynamic. Okey, dalam positif dollar dynamic, saham mungkin naik. Dalam negatif US dollar dynamic, saham pun mungkin naik. Kita kena tengok kepada momentum untuk US dollar. Tapi yen ni, kalau yen kuat, saham jatuh. Tu dia. Kalau yen lemah, saham boleh jatuh atau naik, tak kisah. Tapi the only time untuk saham jatuh adalah apabila yen kuat. Maksudnya yen dalam wave, dalam motif. Dalam motif. Dijangka membuat 5 wave. Itu adalah 5. Itu adalah positif yen. Yen pair jatuh. Yes. So itu ada nampak Japan ni mana-mana dia melabur kat luar, dia buka kilang-kilang kat luar, dia buka apa, dia melabur. Dia bukan hanya kepada buka kilang, dia actual melabur masuk pasaran saham, masuk pasaran dana dan lain-lain. Masuk dalam projek, infrastruktur dan lain-lain. Sama macam EPF kita pun sama. Cumanya dia banyak kepada cuba fokus kepada Malaysia. Satu bila one time dia jadi sensitive issue kan bila EPF melabur kat luar negara. Sepatutnya duit kita untuk majukan negara kita. Okey? Okey, ni adalah untuk yen. Yang lain-lain ni I don't actually care tau. Yang lain-lain ikut je. Yang lain-lain ikut je sebenarnya. Saya tak actually tengok yang lain-lain. Cumanya kalau anda ada US dollar kuat, AUD tak dapat nak kuat. AUD tak dapat nak kuat US dollar. Nombor 2, bila ada US dollar kuat, anda akan dapati GDP akan lebih positif. Kenapa? Ingat tak, mata wang mana di pair dalam US dollar yang paling tinggi liquidity? Tengok sini. Paling tinggi liquidity adalah ni. Adalah USD Euro. Saya buang. Okey, adalah USD Euro kan. Kalau kita tengok Euro punya pair, nampak tak? USD Euro kan? Boleh? Jadi maksudnya, kalau US dollar kuat, Euro will be affected. Flow untuk Euro, there will be more outflow. Sebabnya kadang-kadang, katalah kita nak beli US dollar. Ni anda kena faham. Dia bukan, bila kita bercakap dengan institution, dia macam kita trade, macam anda pergi bawa duit, dia over the counter tau. Macam mana? Macam kita ni trade tekan-tekan MT4 kan? Sebabnya anda melalui broker dan your position will always be honored. Kecuali anda
try kalau akaun anda besar. 1 million, 5 million, anda punya trading punya ni adalah lain. Dia tak sama. Dia tak sama. Dia punya leverage akan diturunkan, tak dapat 888. Tak adanya XM nak bagi anda depo $1 juta kan. Lepas tu dia minta leverage 888. Tak ada. Pergi baca term and condition tu. Tak adanya. Tak ada. Okey? Tak ada. Okey, kalau nak faham macam mana dekat actual market, is over the counter. Macam kita pergi Singapura, kita balik dari Singapura, anda ada Sing dollar, anda offer kepada orang beli pada kita, itu over the counter. Itu direct over the counter. Okey. Jadi bila kita ada US dollar kuat, valuation untuk euro will be lower because euro, antara cara untuk buy US dollar paling senang adalah menerusi pembelian euro, kita menjual euro dan dapatkan US dollar, sebab banyak, ini adalah yang paling besar. Okey, sekiranya US dollar kuat, automatic euro GBP ke mana? Kalau US dollar kuat, fikirkan, kalau US dollar kuat, hala 7, tapi tak semestinya satu pip, hala 7 euro GBP untuk shorter term. I'm talking about kalau anda tengokkan structure is not really, tapi shorter term ni maksud saya. Tengok ni. Ini adalah dollar index. Dollar index. Ini adalah euro GBP. Euro GBP. Okey. Dia tak structure, tapi shorter term bila anda nampak dolar melemah secara besarnya, kalau ini terus melemah, there is a probability untuk ini naik. Faham? Kalau ini melemah, anda tunggu support yang sini untuk naik. Because there will be positive flow untuk euro. Faham? Kalau ini naik, there is a possibility untuk ini jatuh. Dia tak satu pip tak. Tapi ini adalah untuk bagi mereka yang mencari untuk intraday punya correlation. Sebab kalau anda tengok kepada pair euro, nombor 2 selepas euro US dollar, yang paling liquid euro GBP, nombor 2. Jadi kalau euro contoh euro US dollar, okey, naik. Maksudnya euro kuat, US dollar jatuh. Euro GBP, ni kesan dia kalau nak tahu. GBP will automatically ada valuation ke atas. Dia tak satu pip sudah ceritakan tadi ya. Kalau kita ada cerita GBP sendiri, tapi ini secara flow ya, secara flow. Dan ada kena-mengena dia. Maksudnya GBP adalah lebih correlate dengan USD. Faham? Dia lebih mengikut pergerakan US dollar. Euro tak. Euro NT dollar. Faham tak apa saya ceritakan ni? Sebab itu, anda akan tengok ini maklumat untuk anda trade crosses. Bila anda nampak US dollar jatuh dan membuat lower low, GBP AUD pergi mana? GBP AUD pergi mana kalau dollar index jatuh? Atas bawah. Jatuh. Itu yang saya lukiskan, saya tukar struktur dia. Bila dolar buat kerja tu minggu lepas,
Kalau tengok apa saya lukis untuk GBP AUD ni. Saya pun baru tengok ni balik. Okay, GBP AUD jatuh. We are looking at this one. Ini kalau ini tak ada low. Kalau dia ada low kita dah short. Ini adalah GBP AUD. GBP NZD sideways. Ni sideways. Kalau ini tak ada setup. Ni kalau dia break, saya dah bagi setup. Dia tak ada setup. Kalau dia break sini nanti 3 wave anda short. Ni GBP NZD. Okey? Nah, itu caranya kalau anda nak fahamkan flow, macam mana nak fahamkan ni. Bukannya cuma tengok structure satu-satu, tapi kita akan tengok structure untuk trade. Tapi itu adalah correlation dia. Sebab Euro GBP merupakan pasangan Euro yang nombor 2 liquid bagi Euro tadi. Bukan bagi US dollar. Sebab itu GBP ada kaitan lebih rapat dengan US dollar. Sebab itu bila US dollar naik, GA, GN naik. Bukan tengok satu-satu, tapi ada tengok structure. Bila US dollar jatuh, GA, GN jatuh. Bukan GCAT, GCAT lain. GCAT lain cerita. GA, GN. Tentu saya tak masukkan GCAT dalam ni. Okey? Boleh? Bila euro US dollar naik, GBP chef pergi mana? Tengok ni. Euro USD. GBP chef. GBP chef. Mana GBP chef? GBP chef. Mana GBP chef saya ni? GBP chef. Sekejap Mana pair dia ni? Boleh? Euro USD kita jangka naik, ini akan jatuh. Ini akan jatuh. Sebab itu kalau anda nampak ini buat sampai support, anda tunggu ini sampai resistance. Boleh? Itu dia. Euro GBP. Ni kita pernah ceritakan itu kan. Euro GBP. Ni adalah Euro GBP. Nampak? Ni basically adalah mirror ni. Cermin ni. Ni cermin. Ni cermin ni. Ni tak sama size. Of course dia tak satu pip tapi anda nampak structure dia kan. Structure dia. Sebab itu jangan trade Euro GBP short. GBP chef short juga. Apa? Gila. itu sama itu kiranya masuk Euro USD satu long satu short. Kan? Kita hedging diri sendiri. Tengok-tengok pair macam ni. Tengok-tengok. Jadi ingat, bila anda trade dua currency, tapi currency ni mempunyai kaitan sesama sendiri. Dia ada kaitan-kaitan dia. Ada kaitan-kaitan dia. Jadi faham kan satu-satu all this currency. Tapi simple. Saya melihat kepada ni. Saya tahu benda-benda ni. Tapi saya tak pergi trade dia. Cumanya saya gunakan untuk supaya saya tak masuk dua position yang berlawan ataupun sama. Faham tak? AU pergi long, MU pergi short. Mana dapat? Itu lawan diri sendiri kan.
So I don't do that. So apa yang saya buat, saya cuma melihat kepada sequence, kepada intermarket. Saya cuma melihat 3 benda ni je. US dollar, yen dan indeks. Dan kali ini saya cuba presentkan ni saya akan saya akan letakkan lebih jelas lagi ya. Di mana saya akan cuba letakkan dia kepada satu security saja. Tapi kalau anda tengok chart-chart untuk indeks semua ni, apa yang anda nampak jelas? Kalau saya tanya, apa yang anda nampak jelas sekarang? Tengok. Kita ambil kepada yang terkini. Apa yang anda nampak sekarang? What can you say about the movement now? Okay. Ke atas, kecuali Europe punya indeks. Kan? DAX tak really rally. Ke atas, IBEX masih lemah, tapi starting untuk sampai support, even FTSE masih lemah, tapi nampaknya dah sampai support dan ke atas. Nikkei buat higher high, kita ada S&P 500, kita ada Dow Jones ke atas. Okey, ni dekat weekly. Okey. Jadi apa yang anda boleh buat benda ni. Ini salah satu yang anda boleh buat lah ya. Buat table ringkas. Buat table ringkas. Okey, buat table ringkas. Okey. Ini boleh jadi anda punya rank ataupun market punya ni. Saya takkan buat untuk anda. Saya sediakan chart. Okay. So what you can do this. Ini adalah contohnya indices. Ini indices. Sebenarnya dia dah ada. Ini. Yang ini. Semua ni. Ada maksud color dengan nama-nama ni tau. Ada maksud. Ada maksud. Anda tengok. Euro USD, impulsive bearish. Okey, ni adalah dekat besar weekly, dia tengah trending ke bawah. Kita tengok Euro USD dekat time frame besar, ni dekat weekly. Ni dekat weekly, Euro USD dekat weekly adalah ke bawah. Tapi kita tahu di time frame besar ni dia ada incomplete sequence. Faham tak incomplete sequence? Dia tak habis lagi pergerakan ke atas. Okey? Jadi di time frame besar, arah besar dia ke bawah, tapi dia masih lagi ada correction ke atas. Kaki pertama 5 wave, sini akan ada 5 wave. Jadi kita jangkakan dia akan ada 5 wave. Simple. Okey? Ini adalah dekat ni Euro USD, EU. Ni weekly. Weekly ke bawah trend, tetapi dia tengah buat correction dan ada incomplete sequence. Okey, maksudnya dia tengah buat ke atas N5 wave. Okey. Ini dekat daily. Kita tengok apa movement dia dekat daily. Ini caranya anda menggunakan multi time frame. Chart tu semua dah ada. Chart tu semua ada. Kalau nak tahu mana yang anda boleh trade, kita ada 5 wave, kita dah habis 3 wave dan kita dah habis 3, 4, tunggu 5. Anda tunggu 5. Paling ideal kalau kita tak sempat trade hari tu, tak ada set up kat sini, Anda tunggu 5. Jangan, don't worry about tak sempat entry bang. Tak, don't worry. Saya lagi suka ni. Kita nak dia lepas yang ini. Lepas yang ini, 5 wave. Anda tunggu 3. 1, 2, 3. Itu anda lock. Sini nanti anda lock. Ini 1 ataupun whatever. Ini 3, 4, whatever rupa dia.
Don't worry. Ini dia, it will be very that one, very sikit. Kalau dia break out, kalau dia tak break out, anda tak trade. Okay, sikit je ni sikit. Ni adalah euro US dollar. Okay, euro US dollar daily ke atas. Tengah trending, letakkan color hijau. Letakkan color hijau. Ini letakkan color jingga sebab dia turun tapi dia tengah buat correction. Faham? Semua ni saya dah buat, cuma anda nak buat sistem anda je. Saya tunjukkan satu cara untuk anda buat sistem anda. Iyalah, anda nak tahu trend dia kan? So, ini cara dia. Saya tak buatkan benda ni je kepada anda. Kalau saya buat benda ni, saya tak ada kerja lain. Okay? Ini di H4 kan? Nampak macam mana anda come up with trading signal? Anda nak at least dua, ini naik ke atas. Kan tengah correction. Di time frame ni weekly. Daily, okay, di H4 tengok. Di H4. Apa yang kita nampak di H4? Chart, itu yang sebabnya saya berikan kepada anda chart-chart tu. Itu semua signal tau. Lagi orang tak faham, saya tak tahu. Okay, kita dah dalam wave 4. Wave 5 ni Euro USD. Jadi wave 4 complete. Wave 4 complete dan anda tengah tunggu wave 5 dalam intermediate. Buat weekly ke? Tak, dia kena buat satu dulu. Saya dah bagi chart ni. Chart dia dah bagi. Actually dia dah ada color-color ni, kalau anda faham color-color ni. Cumanya saya nak anda interpret dia kepada cara anda. Lepas tu anda dah faham dia sama dengan apa saya tulis ni. Cumanya anda tengok, oh weekly Zul kata ke bawah. Tak. Weekly dia memang impulsive bearish, tapi itu weekly dia tengah buat ke atas. Kita ada incomplete sequence ke atas. Turun, start daripada, saya dah bagi chart weekly, ada turun kepada sampai M15 pun anda boleh buat. Tinggal buat dan nak buat je lagi. Kalau saya buat kepada anda, itu memang swap dah lah kan? Dah memang jadi swap. Jadi saya, kalau saya nak swap, daripada saya buat webinar, baik saya buat copy trade kan? Tujuan saya adalah untuk anda boleh buat sendiri. Itu dia. Kan? Anda boleh buat anda punya sendiri punya analisa. Okay, so ni. Lepas tu anda buat H4, apa cerita H4, tengah trend ke atas. H4, trend ke atas. Kan? Jadi anda dah ada dua trend. Sekarang ni, kalau dua trend macam ni, anda tunggu H1. Ini semua anda tunggu H1 yang buat merah. Tapi dia dalam correction. Faham tak? Dia buat correction. Dia tunggu dia dapat color merah. Untuk anda long. Correction. Bukan trend, correction. Correction. Ini semua dah tulis sebenarnya. Ni semua dah ada. Semua dah tulis. Cuma nak tengok chart dia je lagi. Sebab itulah saya kongsikan benda ni. Orang ingat, Zul pergi bagi structure je. Lepas tu kita nak entry kat mana? Astaghfirullahalazim. Banyak tu. Turun kepada entry tu. Tak ada orang tanya. Saya pun tak cerita. Kalau ada tanya, saya cerita lah. Satu-satu ni apa anda nak goal? Mana ada orang lain buat? Tak ada. Carilah mana ada. Tak ada orang buat macam tu. Tak ada. Seriously. Kalau berbayar mungkin. Tapi tak ada. Tak ada. Dalam dunia, saya boleh katakan, dalam dunia tak ada orang buat. Letak dalam satu dokumen macam ni, tak wujud. Kat bank saya tak pernah jumpa. Dekat fund saya tak pernah jumpa. Seriously. Kalau ada pun dolar je dia bagi. Itu pun laut. Tak apa. Boleh? Tak ada. Seriously.
ambil gunakan. Tahun depan tak ada dah ni tau. Ni dah bulan 11. Tahun depan dah tak ada. Tahun depan saya banyak cerita portfolio. Dalam webinar saya tunjuk-tunjuk. Saya tunjuk table ni nanti. Anda tengoklah sendiri. Ambil. Buat pakai ni. Bila anda tengok dia merah. Oh, ini tengah correction. Jadi kita tahu dia tengah trending. Di time frame besar. Daily dengan H4. Dia tengah trending kan. Ni yang hijau ni dia tengah trending. Okay. H1 dia tengah buat ni. Kan untuk entry. Faham tak? Faham tak? Ini untuk entry. Anda tunggulah tempat dia untuk entry. Tu satu-satu ni. Tak ada pair untuk beginner. Kalau ada pair untuk beginner, buat apa? Dia macam ni. Dalam trading ni tak ada beginner, oldie, dodi, tak ada. Kenapa? Kalau beginner tak boleh profit ke? Kalau saya tahu itu pair beginner, baik saya trade benda tu je sebab dia senang untuk untung. Betul tak Khalid? Itu cakap-cakap marketing tau. Jangan dengar yang benda-benda mengarut macam ni. Oh, kita concentrate satu pair. Tak ada. Itu orang malas je. Saya bagi tahu betul. Orang malas boleh. Tak ada pair beginner. Kalau macam tu, itu pair senang nak trade. Pair senang nak tengok. Semua orang dalam dunia dia akan trade tu. Sebab itu confirm katanya untuk untung. Tak ada. Jangan dengar benda mengarut macam tu. Boleh? Tak ada. Dari sekarang, ya. Dia tak ada dalam dunia ni, saya trade gold saja. Dia cerita dia macam ni. Tengok chart ni. Inilah yang berlaku dalam industri kita ni. Okey. Apa orang suka trade? Gold. Sekarang ni saya tanya anda. Setiap hari dia ada trend ke? Setiap hari dia ada trend? Gold. Mana? Itulah masalahnya dengan ramai. Ni ada trend ke? Mana ada trend? Macam COC je. Mana ada trend? Yes, sideways. Ini exactly sideways. Dia trend. Ni, trend sifat dia senang je. Anda tengok chart tu, dalam masa tak sampai satu saat, anda dah tahu. Ini trend ke atas. Sebab dia dah break out ini. Kita ada higher. Benda yang kita tengok dalam baby pip. Baby pip, kan? Dia ada tunjuk benda ni. Trend is a series of low, high, higher low, higher high. Kalau dia macam ni saja, dia tak ada trend. Dia kena retest dan reject. Bila kita trade yang ini. This one is what we trade. Sebabnya kita ada low, high, higher low, higher high. Sini yang anda trade. Anda tak trade ini. Bila first market reverse macam ni kan. Sama yang kat H1 tu. Ingat yang saya sebut tadi Ni. Ini katalah kita low kan. Ini low. Ini high. Ini higher low. Dah berlaku higher high tak? Kalau anda trade di sini. Bukan trade di sini, bukan trade di sini, bukan trade di sini. Anda tunggu dia break out yang ini buat higher high dan turun untuk anda long. Bukannya semua ni high, low, high, higher, high. Tak ada. Tak ada. Itu kalau anda belajar struktur yang buku, kalau teknik saya tak tahu, saya no comment. Tapi saya bagi tahu betul macam mana kalau anda masuk belajar technical sekolah punya. Dia kena break atas tu ataupun yang sini. Ni tempat entry dia. Yes. Itu structure entry. Trader retail dia suka buat benda ni. Ni kan. Sini kan dia nak short. Ni masalahnya.
Dia lupa di time frame besar, ini uptrend. Ini uptrend. Dah kenapa sini nak ni? Trend, ikut trend. Ikut trend. Benda yang naik, kita nak long. Tunggu sampai kalau dia tak naik dan kalau dia buat benda, ini cuma reverse. Gold ni cuma reverse kalau dia buat macam ni. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dia buat 1, 2, 3. Kita ada short term reversal kan bila dia buat ini. Ini short term reversal. Ya? Bila dia break sini. Then 3 wave ada short. Ada short dari sini. Maksudnya sama juga. Kita ada high, kita ada low, kita ada lower high, kita ada lower low. Baru kita trade di sini. Bukannya lekuk sini, lekuk sini, lekuk sini, lekuk sini entry. Faham? Ni semua lekuk dia nak trade. Ini trade 5 pip, 7 pip, ini 8 pip. Aduh. Boleh demam sebab tu. Kalau nak tahu kenapa anda banyak kali demam sebab trading, sebab tu lah. Masuk sini, trend tak nampak, sini, masuk, lepas tu satu hari tengok nganga, tengok chart. Itu sebabnya kalau nak tahu kenapa demam. Kan? Kalau selalu saya buat tu, pindah sebelah klinik. Pindah. Klinik tu sebelah tu ada apartment, pindah sebelah tu. Senang. Faham? Buat benda simple. Tengok ada trend cuma wujud bila ni. Ini semua 3 pip. Wah, layer turun satu, alhamdulillah, tutup. Sementara tu mata dia juling tengok chart satu hari, kerja apa semua tak jadi. Kalau itu yang sedang anda buat, tolong stop. Jangan trade. Simpan duit. Kalau anda dapati trading tu susah. Sebab itu macam berjudi. Dia mengharapkan satu, kita kata next candle will be 50-50, up or down only. 50-50, it doesn't apply dalam trading. Ni, this candle, lepas tu next candle, ni adalah ini. Okay, next candle dia will be up or down. Okay, 50-50, dia boleh naik atau turun. This candle next kan. Candle next kat sini. Macam mana nak tandakan ni? Saya letak satu lah. Dia buka kat sini. Okay, this one. This one will be 50-50. Up or down kan? Ni up or down. Kan? Let me tell you why it's not 50-50. Inilah misconception ramai. Let me tell you why it's not 50-50. Ini cuma apply for this candle. That 50-50 punya cerita, it only apply for this candle. Candle seterusnya, dia tak 50-50 dah. Kalau dia 50% naik, yang ini dah naik, okey, kita dapat 50%. This one, daripada sudut probability yang asal ni, tinggal 25%. Faham? Next, tinggal 12.5%. Next, tinggal 6.25%. Next, nampak tak? The law of probability. Mana ada next candle? Sebab itu anda tak trade candle satu-satu. Oh, ini adalah engulfing. What you do, anda tengok kepada structure kat mana ekstrim dan anda gunakan CRS sebagai entry signal. Itu okey. Masalahnya kalau anda okey engulfing, trade. Engulfing tengah-tengah ni. Aduh. Dan sini engulfing dia. Mana ada? That's the problem.
Dan yang ni banyaknya diguna pakai oleh orang yang cuba untuk enter setiap lekuk. Sebab itu lepas tu kata trading ni susah. Tu dah susah sebab dia nak masuk market sentiasa. Tu masalah. Itu masalahnya. Ya. Okey? Tak kisah. Cerita dia you can use CRS sebagai satu entry trigger. Tapi dia kena berlaku satu tempat. Faham tak? If you are only doing CRS, itu yang problem. Saya mengajar benda ni. Saya mengajar benda ni. Last time, kita orang belajar dulu. Ini tahun 99, 99. Saya kena lukis satu-satu CRS. Hari ni present satu CRS. Satu-satu CRS. Lukis tangan. Cat waktu tu susah. Reminder lukis. Aduh. Dulu nak dapat prize kena bayar. Sekarang ni anda buka Yahoo Finance pun ada prize. Yes. Itulah masalahnya. When structure, kalau anda nak gabungkan dengan CRS, gabungkan CRS. Dekat sini nanti ada tunggu CRS. Dekat sini nanti buat tunggu CRS. Bukan sini. Kalau anda nak trade gold sekarang, anda tunggu dia breakout. Bukannya sini, lepas tu ketenung satu candle, jatuh alhamdulillah tutup. Kan? Dia float tadi tak cerita, tapi dia turun satu candle, alhamdulillah. Kan? Penuh SS. Itu cerita dia. Tapi kita faham. Okey? Jadi saya cuma tengok tiga benda ni. Tiga benda, buat benda simple dan tengok grouping. Fahamkan dinamik. Hari ni saya cuma ceritakan satu-satu currency tadi. Terutamanya dua, US dollar dan yen. Ya. Lain anda faham saja. Anda faham dia sebagai pembantu, dia sebagai pelengkap. Tapi yang dua tu yang penting, US dollar dan juga kepada yen. Anda faham yang tu, kaitan dia dengan indeks, anda okey. Buat benda simple. Boleh? Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, buat benda yang simple, start. Ambil outlook saya, lepas tu anda try buat apa yang saya tak, anda buat ini. Try tengok, Azlina. I give this project to you. Try buat yang ni. Try buat ini. Chat free, mana ada orang panggil Zul je. Mana ada orang bagi, seriously, I tell, anda pergi mana-mana dalam dunia, anda cari yang macam ni free. Saya bagi tahu, dekat bank pun tak ada. Saya bagi tahu betul. Tak ada. Tak ada. Seriously. Ambil dia. Dan buat, itulah guna benda ni. Lepas tu anda list kan. Ini jadi anda punya indicator. Lepas tu anda fahamkan, slowly you will understand. Trend kan. Lepas tu korektif. Okay. Kalau anda dapati ini, dia breakout buat higher high, sini anda long. Buat benda senang. Monitor. Kalau dia tak ada, itu sideway, macam gold tadi. Kalau gold breakout daripada high yang August punya high tu, breakout, ada tunggu 3 untuk long. Simple thing. Anda monitor je kerja dia. Okay? Trade set up. Bukan trade satu candle, turun naik. Sehat. Kalau start trading, kena pindah tepi klinik dah. Okay? Itu saja untuk petang ni, bersama Helmi pada jam 8 malam nanti dan saya pada jam 9. Thank you Mijong. Jumpa lagi pada malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Malam ni live.
Malam ni live. Hari Rabu kita ada FB live. Okey, jumpa lagi.